Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala khatimi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanak la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita rafakkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah rahmatnya juga kita bersua kembali dalam rancangan An-Nur keluarnya kali ini. Apa yang menariknya, kita bersiaran langsung. An-Nur kali ini bertandang ke Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Hajah Salihah Kampung Katok, dan saya tidak keseorangan di sini. Kita ni ada anak-anak kita ni di sini di sekolah Arab. Mudah-mudahan diorang ini akan menjadi serikandi-serikandi yang hebat-hebat belaka. Jadi tanpa membawa waktu, tajuk yang akan diketengahkan cukup menarik juga, iaitu pen merah, pen biru. Jadinya ahli panelnya akan saya perkenalkan. Ahli panel yang pertama adalah Yang Mulia Cikgu Ali Yusri bin Abdul Ghafur, tidak asing lagi, Pemangku Pengarah Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa khabar? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa Cikgu taninya. Karena mungkin ilmunya pun luar biasa. Insya-Allah. Jadi seterusnya Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Mulo, Penolong Pensyarah Ilmu Teras Pupu SB. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Ini Ustaz ni memang suka senyum ni. Coba senyum sikit Ustaz. Itu biasa. Allah manis. Jadi baiklah, tanpa membawa waktu, apa kata kita ni mulakan mukaddimah daripada Cikgu Ali Yusri. Ustaz, Cikgu abang bagi Ustaz mungkin esok-esok Ustaznya. Jadinya Cikgu tadi akan mengenengahkan tentang pen merah, pen biru. Jadi bolehkah Cikgu memberikan sedikit mukaddimah daripada tajuk pada hari ini? Silakan. Ya, terima kasih pengurusi dan sahabat saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tajuk hari ini bagus. Bila sebab tu saya membawa pen hari ini. Pen merah, pen biru. Jangan marah, I love you. Saya masih ingat begini. Semasa saya sekolah dulu, masih saya ingat lagi pantunan ini. Dari dulu sekali anak-anak baru ni dah tahulah, kalau kena beritahu macam pen merah, pen biru, jangan marah, I love you nya. Ada lagi sebuting tu. Pasal pen ni banyak sebenarnya. I have a pen nya. My pen is blue. I have a friend, my friend is you. Saya baru karang tadi, baru lagi. Kesian biru-biru saja kan. I have a pen nya. My pen is red. I don't have friend, that's the thing I had. Dia berkawan banyak. Jadi temirahan ni kadang-kadang banyak pengertiannya. Saya 2-3 hari buat homework bertanya dengan merah dan juga biruan. Kalau kita ni di sekolah mengenai dengan merah dan biruan ni ada simboliknya. Bila merah itu bermakna kita ni gagal. Tapi pada masa ni cikgu-cikgu masih lagi menggunakan marking atau pakai pen merah. Jadi para pelajar yang dikasihi di sini menyentuh dengan topik ini, pen merah, pen biru. Bila sentuh, kita ni arah biru dulu sekejap. Bunga ni pun biru juga, jangan terdapat bunga biruan ini. Jadi bila biruan ni, ia ada pengertian yang mendalam. Sekiranya lautan yang biru, langit yang biru. Jadi sesuatu yang indah. Bila biruan ni sesuatu yang indah, luas pandangan. Tapi ada juga karang sesuatu yang biruan indah-indah. Karang cerita tu. Ini cari dulu yang bagusnya dulu biruan. Bila biru tu, dan baru-baru ni bila kita menyentuh hari autism, menggunakan juga warna biru. Kalau di sekolah yang mempunyai bilik istimewa khas untuk pelajar-pelajar istimewa yang dipanggil sensory room, kebanyakan lightingnya yang warna biru. Jadi biruan ni melambangkan kata ni relax, cool, sajuk, peaceful, relax. Jadi biruan ni bila laut biru tu ia menjurus ke arah jauh,
Dia tujuh langit birunya yang kata ni dia boleh jangkau sebenarnya. Jadi setiap pelajar sini ni menggunakan biru. Sama juga kalau kita periksa kan, ada cikgu-cikgu beritahunya, jangan pakai pen hitam, jangan pakai pen purple. Itulah yang tu purple itu untuk mengantar surat tu. Maksud tak? Kalau pink lagi beri jab soalnya tu. Ada yang marak-marak sekarang, sparkling. Boleh bertulis marak soalnya. Glue in the dark. Tu baru menulis omok darah patang. Silau tak. Jadi semasa peperiksaan pun kena beritahu mesti pakai pen warna biru. Atau biru sebenarnya. Jadi bila sentuh biruan ni lagi, pen merah, pen biruan ni, bila saja biruan ni sebenarnya yang saya beritahu negatif sebenarnya ialah ada orang ni bila terkapit pintu, Allah, biru bibirnya terusnya terkapitnya, hijau biru banyak. Dah ada yang beritahu merah, birunya terkapit atunya. Jadi ini juga biru. Kalau kanak-kanak aja tu, kanak-kanak damit terabah apa, nahnya birunya bibirnya ya. Artinya menala lah. Kalau anak-anak dah tahu kan dia apa menala ni, tanyakan sekarang ustazah depan ni. Mudah-mudahan ustazah semua ustazah ni pun tahu juga dia juga menala ni. Bila menala tu bibirnya warna biru. Dari segi sana juga. Jadi ini mengenai dengan biru tadi. Jadi kita ni pindah dengan merah. Merah ni memanglah, merah ni pun ada juga yang positif ni. Tapi kebanyakannya menjurus ke arah yang kurang kita ni minati. Kalau ada orang baju merah, bila merah ni orang cakap dia pemarah. Itunya pen merah, pen biru tadi tu, jangan marah. Bila merah ni sesuatu yang sangat menakutkan. Yang pertama, yang kedua ialah kalau kita ni melihat di luar sana tu jembatan elektrik, dangernya ada tu, zzzz tu warna merah tu, dia warna pink tu sana tu, akan dijangkau-jangkau, artinya dangernya. Warning ni something yang merah ni yang menakutkan. Jadi dia tu juga kalau kita ni ada pen, kena bari kita ni punya report book, kanak-kanak sini ni, ujung tahun ada report book. Bukannya Allahnya, bapaknya dah lain sama mamanya, akan melihat warna merah tu bang. Ini yang mau diubah ni main setting kata ni. Kenapa tadi bila anak-anak kata ni buat laporan ni dari sekolah, report booknya tu bila dibuka, selalunya bapa mama ni melihat yang warna merah bang. Allah lainnya merah saja ni. Hanya nu waris bapa mu ni nya. Hati yang bericap tu. Kalau kau ikut mamanya munya, depan nah merah ni benia. Bapanya pun dah pilih dua. Karena merah kat merah kau kalangannya. Jadi bila tadi merah ni sesuatu yang kita rasakan kegagalan. Tapi iyalah saya beritahu mudah-mudahan pada masa ni ibu bapa boleh main setting katanya tu, tani ubah. Katanya melihat kepada yang biru dulu. Biru, oh sayang, wah sekolah Arab 13 subjek boleh tahan kau ni. 13 kau anuan ni, warna biru ni, bagus. Jangan disentuh yang merah tu. Kadang-kadang ia 12-nya biru, merahnya satu, atau yang paling nyaring. Ni kau gagal. Allah, macam mana boleh ni? Nampak bayang biru 12 buting tu. Yang merah ni tadi highlight. Kanak-kanak pun bawa ni apanya? Mana akan babahaninya? Jadi selalu sampai dalam 12 biru, satu merah, muanya pun merah juga bapaknya ni. Kan merah ni marah kan? Adang bah ni ubat makan dulu ni ubat tanua tinggi darahnya. Merah juga tu. Jadi ini kita ni ubah ni bila menyentuh mengenai kepada anak-anak, lihat kepada yang biru dulu, jangan ada yang merah. Bagaimanapun merah ni yang saya sentuh di sini mengenai dengan yang positif tadi adalah memberi semangat. Kalau warna bendera warna merah, nyata ni warna jalak-jalak, di merah tu memberi kita ni semangat. Jadi jangan lupa apapun jenis warna, kita ni akan melihat kepada sesuatu yang berbeza. Dalam sudut konseling juga ingin saya kongsikan, kadang-kadang kanak-kanak di sini ni kalau yang ada mengongsikan dilemanya atau cabarannya atau tadi panggillah sekiranya kemuskilan, satu teknik dalam konseling ini adalah menggunakan warna. Jadi kalau tadi suruh lai, lukislah. Nah, ambil kertas lukislah kamu nak beranak. Lukisnya tu bapaknya, mamanya, kadang-kadang mamanya lukisnya tu Ustaz, berpegang tangan sama ke dia, bapaknya ujung kertasnya dilukisnya bang.
Ini siapa ni bapa akunya jarang di rumah, cikgunya itu dia takut sebelah hati melukis bah. Sebenarnya warna merah tu. Kenapa warna merah bapa mau nilai? Bapa aku ni pemarah cikgunya. Dari sudut sana pun dalam konseling warna memainkan peranan yang penting. Bila yang merah itu artinya kena warning, takut. Dan juga kalau pen, ni kita pindah kepada pen. Kalau cikgu-cikgu pulang tu, kadang-kadang bosan ni merijapnya, ada perambahannya. Dan kalau tentunya bos satunya pennya berjalan tunya, ada perambahannya tu. Tahu pen berjalan Ustaz? Berlapor tunya walaupun cembanar bos tanya tu, tapi pennya berjalan tunya. Buat lapor. Kalau pensel dah mengapa? Ni pen ni dah dapat dipadam. Kalau pensel dapat dipakai. Kalau ya pen dah dapat. Jadi pen berjalan ni pun banyak. Dan anak-anak saya bersyukur sini mungkin hari ini ada yang membawa buku juga. Ada yang mencatat ni pakai pen warna biru ditulis. Ini pun bagus sebab pen ni bila kata ada satu program, bila ditanyakan apakah jikalau anda menjadi satu benda, kalau ditanya sini, apakah yang paling awak suka? Kalau saya jadi bendanya, saya mau jadi pen. Jadi orang pen ini selalunya orang yang rajin, orang yang kuat menulis, mengingati. Ini bagus orang. Ia ada time managementnya yang lurus. Jadi itulah antaranya Ustaz. Mukadimah awal mengenai dengan pen merah, pen biru, jangan marah, I love you. Bagus orang. Cukup menarik sekali. Pen merah, pen biru, jangan marah, I love you. Jadi boleh aplikasikan di rumah kalau ada kalau rekod atau merah, boleh pakai pantun atau. Jadi kita beralih kepada ahli panel yang seterusnya, Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Syahrul Azmi. Ustaz, sini persoalannya, bagaimanakah caranya kita ni mendidik, seorang pelajar mendidik dirinya untuk mencintai ibadah, terutama sekali ibadah solat. Kita tahu solat itu akan dapat memberikan tadi kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Kadang-kadang subuh lihat ia akan bangun, sampai zuhur pun lihat dia akan bangun, sampai ke maghrib lihat akan bangun ni. Jadinya cuba Ustaz sila memberi nasihat ataupun pandangan daripada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sebenarnya rasa gemburuh juga, bergarang juga sebab duduk bersama dengan yang sentiasa mengimbangi saya menggunakan pen merah dan pen biru. Sebelah saya ni sebenarnya boleh dikategorikan sebagai cikgu saya juga, dan beliaulah yang banyak membimbing. Jadi menyambung mengenai dengan pen merah, pen biru ini, saya rasa anda kan ganya Cikgu Adi Yusri kan berpantun lah. Saya pun kan menggunakan juga. Barangkali satu lagi teknik barangkali tuan pengerusi, selain daripada kita ni katakan pen merah, pen biru, you marah, I love you, kita ni gunakan yang ini. Yang satu ni saya cuba karang, belum bertahan ni juga. Pen merah, pen biru, you marah, I tak tahu. Jadi kadang-kadang benda apabila kita ni gunakan, mana aku tahunya, atau seolah-olah melepaskan diri kita ni daripada diberikan tindakan hukuman dan sebagainya. Baik, menjurus kepada soalan yang diajukan oleh Pengerusi. Macam mana kita ni kan mendidik diri kita ni untuk rajin sembahyang? Allah, payah ni sebenarnya. Perkataan mendidik ini bukan salah satunya kita ni dapat kita dicapai dalam satu masa yang singkat. Ia memerlukan kepada proses demi proses demi proses. Dalam hal perbincangan kita ni pada hari ini, mungkin kita ni boleh lakukan, anak-anak boleh lakukan 3 perkara. Yang pertama, kita ni fahami kewajipan sembahyang itu. Yang kedua, kita ni dalami apa sembahyang ini sebenarnya. Dan yang ketiga adalah kita ni mengetahui apa kelebihan yang ada kalau kita ni sembahyang. Masya Allah, Alhamdulillah, Allah yang memberikan kita ni, kalau orang yang dah sembahyang, pandangan kita ni berubah jadi merah. Macam tadi kita bayangkan, zuhur habis kita dah sembahyang, bila limpas waktu, merah timur manjang. Macamnya Cikgu Andi tadi, bukan lagi lautan biru mendalam tu. Ini orang sakit mata saja, kemudian kita ni melihat orang sakit mata-matanya merah, itu pun sudah kita takut-takutan. Apatah lagi apabila Allah ubah benda tu. Tapi ada sesuatu perkara yang sengaja Allah hendak nampakkan. Tapi besar hikmahnya. Menjaga sembahyang ini, kita ni bukan sesuatu perkara yang mudah. Apatah lagi, ia ni adalah satu ibadah sembahyang ini adalah satu kewajipan yang dituntut di dalam Islam sendiri. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Jadi suruh pada ibu bapa, kepada siapa-siapa saja, kita ni kena suruhnya sembahyang ini, dan kamu bersabarlah ke atas mengerjakannya.
kalau perkataan suruh ni, okay, kita ni kena suruh sembahyang ni. Artinya berdasarkan daripada tafsir Ibn Katsir, apabila ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, baginda setiap pagi membanguni Fatimah. Okay? Dan dalam masa yang sama, ini menunjukkan kepada kita ni bahawa ibu bapa memainkan peranan untuk mendidik anak-anak kita ni supaya rajin solat. Dan anak-anak janganlah ambil peluang sama je aku nak dia juga kena berat-berati sembayangan ni ndak apalah. Ndak apalah. Kalau bapa mamaku membarati sekarang baru tah. Tapi kita ni tukar. Kalau sekiranya kita ni ndak kena barati sembayangan ni kita ni sendiri. Kita ni perlahan-lahan. Sebab itunya saya tadi, langkah yang pertama untuk kita ni mencintai ibadah solat tu, kita ni tahu wajib ni sembahyang ni. Indah boleh indah. Indah ada alasan untuk kita ni indah sembahyang. Indah dapat berdiri, kita ni kena suruh sembahyang. Bagus, pandai diorang ni. Kalau anda dapat duduk, kalau anda dapat melimpang juga, pakai mata. Kalau anda dapat pakai mata pun dia lagi dapat sembahyang. Pakai hati. Pakai hati pun yang dapat. Jangan tersusah hati, kamu akan kena sembahyangkan. Jangan tersusah hati. Artinya kalau sudah pakai hati pun dah lagi dapatkan sembahyang, ini jangan tersusah hati, insya-Allah kerja kamu akan mudah, kamu akan kena sembahyangkan. Okey? Dan kedudukan kamu pun lebih tinggi daripada imam kali itu di depan imam. Kalau mau cuba, insya-Allah satu masa kita ni akan ke sana, insya-Allah. Baik. Yang kedua, dalam ni apa sebenarnya sembahyang ni? Kita ni pastikan sembahyang yang kita ni buat itu adalah sesuatu yang sempurna. Daripada niatnya, wudu kita ni kena betul, sembahyang kita ni kerana Allah Ta'ala. Tapi selalunya pada ketika kita ni sembahyang ni, minda kita ni menjadi aktif dan bergerak. Nanti ni Allahu Akbar. Apa kan keluar periksa ni ya? Baru yang Bismillahirrahmanirrahim. Lagi, ada lagi tu, ada lagi. Lepas itu batas ada kesembayangan ni, sekejap lagi sekarang ada ni show yang akan main dan everything. Semua ni kena ganggu. Even kalau anda silap Dr. Zakir Naik katanya waktu kita ni kadang-kadang solat tu tak melihat di bawah belum berpapat soalnya kuku batis ku ni. Ini dugaan-dugaan yang berlaku pada ketika sembahyang. Jadi kalau kita ni kan mencintai sembahyang, ambil feel macam mana indahnya sembahyang itu, seperti mana yang para sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu apabila kita ni tu kena panah belakangnya. Kena panah, tahu kena panah? Bukan hatinya kena panah, belakangnya kena panah ni. Bukan panah asmara tapi panah yang berbisa. Ayat anu ketu. Bisa je kuat tu. Jadi bisa. Jadi kalau kita ni lihat benda ni, macam mana cara menjabut panah itu? Sahabat yang lain apabila kena cabut kesakitannya, memanglah sakit, mana ada kena panah ni, kenyamanannya bisa tidak ada. Jadi sakitnya tu Sayyidina Ali sekejapnya, aku bodoh dulu. Sahabat pun heran, kenapa ya ni? Rupanya ia sembahyang sunat 2 rakaat. Apabilanya sembahyang, selepasnya sembahyang, sekarang Sayyidina Ali waktu ku sembahyang baru kamu cabut. Okey? Apabilanya sembahyang dicabutnya yang bagi salam, sudahkahnya? Masya-Allah. Kalau kita ni dapat buat macam itu, alhamdulillah. Tapi apa yang berlaku, jangan tah panah, hujan saja. Hujan saja lambat. Allahu Akbar dalam hatinya, berbangkit ni sudah pakaian puannya. Soalnya cikgu-cikgunya ketawa saja macam pernah buat saja. Memang semula jadi manusia macam itu. Payah makin kita ni cuba untuk khusyuk, makin banyak dugaan. Okay? Khusyuk dalam sembahyang itu. Kan khusyuk dalam sembahyang ni payah. Bukannya waktunya ngambil Allah astagfirullahalazim. Ini khusyuk untuk ke dia, orang lain yang dah khusyuk ni. Imam baca Fatihah yang mesti Allah astagfirullahalazim. Sampai membaca surah, imam kan rukuk, ia masih lagi Allah, sudah imam rukuk, Allahu Akbar. Khusyuk dia. Okey. Jadi ini yang harus kita ni faham itu mesti untuk kita ni cinta dua perkara sudah. Yang pertama sekali kita ni faham akan kewajipan, yang kedua
adalah kita ni perlu mendalami apa sembahyang ini sebenarnya. Kita ni buat setiap hari. Dan yang ketiga yang terakhir sekali ialah kita ni mengetahui kelebihan-kelebihan yang ada dalam sembahyang itu. Janji Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ada 4 janji. Yang pertama sekali dalam surah Ibrahim, jika kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmatku untuk kalian. Okay. Yang kedua dalam surah Al-Baqarah, ingatlah kepadaku niscaya aku akan ingat kepada kamu. Yang ketiga, berdoalah kepadaku pasti aku akan kabulkan. Dan yang keempat, tidaklah Allah mengazab mereka selama mana mereka memohon ampun beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan ni, janji-janji keempat janji ni dapat kita ni ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan salah satu caranya adalah melakukan ibadah solat. Dan solat ni tadi insya-Allah kalau anak-anak yang ada di sini rajin sembahyang, menjaga sembahyangnya, kunci utamanya sembahyangnya tu pen merah, pen biru tu, pen merah tu akan hilang tu. Tapi bahaya juga kalau pen merah ni hilang Pasalnya kalau saya dah silap dah tahu sistem baruannya, guru-guru mereka pakai pen merah. Guru-guru mereka pakai merah cuma dalam rekod saja indah boleh warna merah. Tapi kalau sudahnya cikgu Ali tadinya kalau sudah waktu bercinta-cinta tu purple, pink apa semua sekali pen guna. Dan dalam hal ini, pen ini saya setuju dia memainkan peranan yang penting sebagai tambahan juga dalam peperiksaan. Mungkin anak-anak yang ada di dalam ini selalu dan saya sering juga menasihatkan kepada pelajar-pelajar saya, tandakan yang penting-penting. Guru-guru selalu ni, tandakannya highlightnya yang penting-penting. Yang jadi masalahnya sekarang apabila kita ni membuka nota tu yang kan kita ni buat, kita ni highlight ini penting. Ini penting, ini penting. Sekarang lagi tu juga fluorescent, dari hijau, merah, pink tu, highlightnya tu. Ini penting, ini penting. Sudah dilihatnya semua, la ilaha illallah. Kenapa semua hijau warnanya ni? Kalau ini berlaku arah kamu, rujuk balik arah cikgu kamu, rujuk balik arah ustazah-ustazah kamu, luruskan ustazah semua ini penting, mana yang penting, tanya. Jadi untuk mukadimah awal ini, macam mana kita ni mencintakan diri kita ni kepada ibadah solat ini, kita ni buat, kita ni sama-sama ikhlaskan niat walaupun awal-awalnya terpaksa. Kerana apa? Bermula daripada paksaan inilah kita ni akan terlepas daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi memberi manfaat Arabis kita, terutama sekali pelajar-pelajar semua yang ada di sini, sebab ibadah solat itu memang wajib dilaksanakan. Baiklah, kita terus saja kita beri ruang dan peluang kepada para pelajar untuk menyampaikan ataupun bertanyakan persoalan kepada ahli panel kita ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayangku Afikah Najwa binti Pangeran Ibni dari tahun 9 Tulip, Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Ripah. Cikgu, adakah cara pembelajaran di zaman cikgu belajar dan di zaman sekarang berbeza? Mana yang lebih berkesan? Boleh cikgu ceritakan? Syukran jazilan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syazah Bazilah binti Jamrid, pelajar dari tahun 9 Sasan, Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Ripas. Ustaz, bolehkah Ustaz kongsikan tanda-tanda keberkatan seorang penuntut di dalam menuntut ilmu? Syukran jazilan ya Ustaz. Baiklah, alhamdulillah tadi ada pelajar bertanyakan soalan cikgu, katanya pembelajaran di zaman cikgu dan juga zaman sekarang adakah berbeza? Apakah ia berkesan ataupun indah? Jadi boleh cikgu ceritakan. Silakan cikgu. Baiklah, terima kasih Dayangku Fikah, Dayangku Fikah. Dulu soalan natural saya ni orang lama. Kalau Ustaz ni baru je lah katanya. Apa tu lagi kiri kanan ni baru. Dulu soalan natural saya. Kalau kan diceritakan batah ni mau 2 hari baru siap. Kalau belajar dulu sama sekarang ni. Saya melihat dari sudut dulu, sudut infrastrukturnya. Macam sekolah kita ni. Sekolah kita ni bayangkan zaman saya dulu dah terdapat ni. Jadi saya rasakanlah dengan dari depan melihat bila kan masuk tadi kemari lawa sekolah kita ni. Jadi saya rasakan bentuk sekolah ni satu tu yang paling berbeza. Sekarang ni kalau kita ni melihat sekolah ni bukan ni macam sekolah lagi bah. Macam mall ada josolnya. Lawa banar dengan warnanya. Dulu warna sekolah ni lain ni, krim kayaknya.
Grey. Beri pucat mu olehnya bah. Sekolah pun beri mana? Sekolah ni ya. Karena ni indak. Apatah lagi dengan uniform di sekitar, pakaian. Zaman kami dulu sama dengan uniform ni. Jadi itu satu daripadanya. Tempat sekolah tu keadaannya punya sculpture-nya di luar, dengan bunga-bunganya lawa lah. Itu dari segi sana. Jadi saya rasakan kalau anak-anak atau pelajar-pelajar hendakan mau sekolah, bukan lagi masalah bentuk sekolah tu. Mau dicari tu. Mengkali rumahnya lagi lawa daripada sekolah barangkali ya. Zaman dulu-dulu beritahu kita, kami nak mau anda sekolah ni. Sekolah ni paling tempat yang paling seronok. Di rumah kadang-kadang anda pergi siok. Apa ni melihat bapa mama dia beradingnya, malam-malam melihat tu malar bakalai jadinya. Hari-hari kau saya akan kuliah tadinya. Baik kalau muan Johor ni ya. Jadi kalau sekolah ni yang pertama dulu tu, bila ke sekolah memanglah macam kita pun pada masa ni di antara sebab dari sekolah mencari kawan. Bukannya pen merah pen biru tu jangan I love you tu tadinya. Ustaz tadi di rumah saya nya. Jadi dulu tu sekolah ni tadi dapat mencari kawan. Kawan kata ni bah, melihat kadang-kadang pun bisa dia juga. Kalau cuti sekolah tu 2 minggu, tidak ada yang tertunggu-tunggukan sekolah sebab kamu jumpa kawannya. Macam mana kan? Walaupun saya rasakan sebelah-sebelah ni ada yang kawan dengannya kalau ikut kelas kalau benar-benar minda tu ada grupnya tu. Grup kacamata sini. Grup yang halus sini. Grup yang besar benar belakang semua tu dah. Supaya nampak sedikit kan. Jadi itu dari segi bentuk sekolah yang pertama. Yang kedua daripada segi guru. Guru dulu berbeza sama guru karangan ni. Karangan ni kita bersyukur guru sekarang ni baik-baik belaka. Maksud saya bukan bilang guru dulu tu baik, sekarang marah kalau guru kulam. Sebab durang itulah. Maksud saya karangan ni guru-guru sekarang ni boleh mendengar permasalahan bis kita bah. Boleh kita kongsi sama. Sekanya ustazah semua ustazah ni. Ustaz boleh jumpa kita. Boleh kenapa ada akan dikongsikan. Saya rasakan pada masa ni lebih macam itulah. Lebih pendekatan itu punya kata ni more learning than teaching. Banyak belajar daripada mengajar. Jadi cikgu-cikgu ni duduk tanya, "Bah, apa kan kau kongsian ni?" Ini yang bisa ni. Zaman saya dulu untuk berkongsi sama guru ni memang sukar ni. Pada masa ni kanak-kanak damit dia menelpon, di mana kau nelpon nilai bilik pengatuannya. Allah, kalau dulu nama pengatua tu memang orang dah berani masuk ke bilik ni. Sekarang ni enggak. Pengatua pun boleh minjami telefon. Artinya rapatnya guru sekarang ni sama pelajar rapat sangat. Saya rasakan inilah keberuntungannya pelajar-pelajar. Bukan saja kata ni belajar daripada guru-guru ni. Kata ni juga meminta nasihat dan pandangan. Secara masalah peribadi pun boleh. Kalau zaman dulu saya tidak tu. Teman saya dulu hanya untuk guru-guru ni mengajar kami. Mengajar subjek. Atau mengajar mengenai dengan sokan kah. Tidak ada boleh kompromisnya orang kata. Kadang ni boleh lagi runding-runding ni ustazah ni. Di WhatsApp lagi. Cikgu, ni nah. Kadang ni cuma tapi pada masa saya tidak tu. Jadi itu daripada guru. Gurunya pun macam-macam guru. Yang paling beri takut cikgu dulu itulah. Kadang ni dia juga beri takut. Saya tanyakan pun orang takut juga. Guru disiplin. Paling orang takut. Saya pernah jadi guru disiplin. Kita masari guru orang dah kena beri hadiah wang. Dah kena beri hadiah guru disiplin ni. Yang paling sikit hadiahnya lah. Kalau kena beri bunga, ia kena beri ranting aja wang. Cuma tu. Jadi kalau dulu guru disiplin ni paling orang takut. Sehingga kalangan ni kalau saya sendiri berjumpa bekas guru saya guru disiplin dulu, katanya mendrive lampu merah, bukan lampu biru tu lampu merah. Ya sebelah. Aku batah juga di Jawa ni. Sebab guru disiplin sebelah tu. Masih lagi kita ni takutkan guru disiplin ni. Jadi pada masa ni pendekatan guru-guru adalah berbeza. Walaupun dia guru disiplin, dia akan lebih pendekatannya dengan cara penasihat. Secara konseling. Apatah lagi pada zaman ini ada guru-guru konseling. Zaman saya dulu tidak ada guru konselingan ya. Tidak ada terdapat tu. Kalau mau sudahnya. Cuma tunggunya bunyinya. Kalau ini tidak. Ada masalah jumpa guru konseling. Jadi diperbagaikan guru ini. Jadi walaupun itu daripada sudut guru. Jadi segi yang soalan tadi ialah
dulu dan sekarang. Saya ingin menyentuh lagi tadi ya. Zaman dulu kami sekolah, belum kami pernah mendengar nama Baikon ni. Bani dewan ni Allahu Akbar. Baikon. Sekarang ni kelas pun Baikon. Zaman kami dulu kipas angin pun dah ada. Bayangkan saya tu, anak kalangan ni memang pingsan terus. Zaman kami itu Baikon pun ada. Jendilanya berbukalah. Kalau orang dulu zaman saya ni ustaz ni memang dampit ni. Ada yang dalam manik ada orang yang ampit. Ngani dengan kena panggil sekolah Kajang. Kan mana orang tu apa dia katakan apa kan Kajangan ni cikgunya. Kajangan ni adalah dibuat sekolah tu memakai kalau kita ni makan sate. Sate sebenarnya sama apa makan? Ketupat. Daunnya tu, itu daun nipah tu, itu dipakai dindingnya tu. Tapi walaupun dulu tu anginnya siuk. Walaupun dah bagi kipas angin, anginnya tu bang. Angin dari mulut cikgu tu dia kan. Atau yang beri takut tu. Buat anginnya tu bukan main-main. Punya maraki mata wah. Mata merah terus jadinya tu. Bukan mata biru. Jadi itu perbezaan dari segi sana. Walaupun mengenai dengan pendidikan sebenarnya belajaran ini sama. Kalau matematik saya, kadang-kadang belajar pelajaran ini, kenapa kita kepayahan matematik saja? Ia sama sebenarnya. Kalau zaman saya dulu 2 campur 2 jawapannya 4. Kita ustaz dulu kita belajar 2 campur 2 4 kata. 4 tak kita juga. Sekarang 2 campur 2 berapa sekarang ni? 4 kita sama juga. Dah kasih tahunya pada wawasan 2035-nya 2 campur 2 adalah 6. Mana ada kan? Jadi dari segi silibusnya, dari segi pembelajaran sama sebenarnya. Tinggal lagi dulu tu, ini kan saya beritahu bis kita. Zaman kami dulu tu, pantang guru kami, ia masuk, kami baru masuk. Itu dan begitu. Sekarang ini pun beritahu dulu tunya berbarkat. Kalau guru dulu pelajar menunggu untuk cikgu. Lain habis kita kalau pindah ke science lab, cikgunya pacak-pacak susana. Kita itu memanglah ada berbarakatnya. Ada lagi ada tu. Dulu memanglah mana ada banyak science lab apa ni kan. Jadi itu perbezaan yang kita ni nampak dari segi pembelajaran, dari segi gurunya. Dan dulu pun saya ingin mengungsikan di kita. Saya dulu sekolah ni berjalan kaki bang. Aku tahu di sini ni ada yang jalan kaki sini ni kan. Dah ada kali ya. Dah ada. Sampai ni nak kalau boleh diantar ke kelas tu orang ini. Masuk dalam kelas berkereta tu bang. Jauh jum turun kanan ni. Padahal sini dengannya bang. Dah mau berjalan. Kita beri kena katok tu. Okey. Jadi ini ni. Kami zaman dulu berjalan dan perbezaan dulu dapatlah kita ni kongsi sama-sama. Dulu kami sekolah bersyukurlah zaman itu kami kena beri makan. Itu syuk sekolah ni sebenarnya. Zaman dulu tu kalau di rumah kadang-kadang ada kawan-kawan yang kurang berkemampuan tu. Kalau ya ujung minggu tu kami dulu sekolah ni hari Minggu sekolah. Jumat sama Sabtu adalah weekend. Hari Minggu kami sekolah dulu. Hari Minggu sampai hari 4. Jadi Jumat sama hari 6 tu tidak sekolah. Sekarang ni tidak. Jumat cuti, hari 6 sekolah lagi. Hari Minggu baru tercuti lagi. Tapi pada masa ni sekolah-sekolah yang di Ulu masih menggunakan pakai tu. Diorang sekolah hari Minggu. Macam di Sukang, Melilas. Diorang sekolah. Sebenarnya kalau guru sana tu mengajar, kesian je tu. Baru kan boleh datang ke rumah, kan mikirkan balik tu lagi. Apabila dia anda sampai ke mana-mana. Jadi, itu di antara yang tadi boleh nampak perbezaannya. Jadi walaupun bagi saya lah, saya bersyukur mempunyai guru-guru yang lama ni. Guru-guru yang lama ni saya rasakan banyak membagi ilmu dan mengungsikan bis kita. Dulu guru-guru duluan ni mulutnya lagi, bahasanya lagi berbisa bah. Pen merahnya tu lagi kuat pada kalangan. Zaman saya dulu dapat saya kongsikan bis kita. Sampai ada bahasa-bahasa saya rasakan kalau diguna pakai oleh ustaz dan guru kalangan ni, memang kita kepisan terus. Memang ada 7 keturunan ke sekolah mencari kita. Bahasa-bahasa dulu tu lain macam. Kiranya contoh, kamu ani banyak. Ini kan panunya, kamu aninya walaupun guru dari langit mengajar kamu, dah kamu pemandai ni. Sekarang ni ada ustazah sematuk, ada kah? Ada? Ada juga yang mau cari itu ustazahnya tu. Mau cari keturunannya tu.
Sebab bahasanya tu satu-satunya. Satu lagi beritahu, kamu aninya nak mau belajar ni satu hari kerana jadi kuli kamu ninya. Jadi kuli. Zaman dulu tu punya cikgu. Karena dia kawan ninya, istrinya, mau handsome-nya. Itu benar pulang tu Itu yang paling benar lah sekarang. Barang itu tidak boleh diguna pakai lah pada masa ni, tapi zaman dulu itu ia berkesan. Bila 3 perkataan ini diluahkan daripada guru saya berfikir, kenapa cikgu cakap walaupun guru dari langit turun yang mengajar kamunya, tidak kamu pas. Yang keduanya, kamu ini satu hari akan jadi kuli. Yang ketiga, mu handsome tapi padoyanya. Bahasanya tu dulu lah. Ini lah, jangan disensor saya bahasa kuat tu. Kenapa macam itu? Sebab bila tani fikir balik, benar je bang. Anak-anak yang dikasih sini, walau macam mana pisin cikgu di bawah ni bang, ni macam susulnya. Ustaz pun macam berlipat-lipat sudah bang. Kang Alihan tu dah tahu lagi bang. Kalau habis kita nak mau belajar, maksudnya walaupun guru dari mana pun, kalau ketani sendiri dah belajar, matilah. You can pull the horse to the river, but you cannot force the horse to drink the water. Faham? Jadi kuda tu pulang. Jadi maksudnya sini, walau macam mana pun teknik cikgu tu mengajar bis kita, kalau kita kena ampai-ampai macam mana, boleh je cikgu ni tudungnya lagi dah matching. Tu Ustaz tani sama juga ni, startnya ada bermanik, ada tidak bermanik. Lain terpulang kita fikirkan. Jadi artinya pemberian itu kesan. Itu yang pertama. Yang kedua, cikgu saya tu, kamu aninya satu hari bekerja kerana layak jadi kulinya. Bila tani fikir balik, benar je tu. Bayangkan dalam mana. Kalau ketani tidak berpelajaran, macam mana akan jadi apa ketani? Mana dapat namanya ketani tidak berpelajaran, ketani tidak boleh jadi cikgu, tidak boleh ada rezeki, tidak dapat sebab tidak berpelajaran. Artinya yang layak jadi kuli lah, maksudnya macam itulah. Jadi yang ketiga itunya handsome. Jadi tapi tidak pandai belajarnya, artinya tidak balance bang. Mau handsome mesti pandai Ustaz, baru lurus combinationnya macam itu lebih kurang. Bukan pulang yang dah lawan dah belajar, itu lain tu. Aku bida cikgu artinya dia pandai belajar dah semua tu. Tu mikir trok bukan lagi pen biru tu. Hijau biru jadinya tu. Jadi inilah saya rasakan tidak banyak perbezaan. Hanya tinggal lagi pada zaman ini kemudahan terlalu banyak. Dari segi teknologi, sekarang ni pun bis kita siok sama cikgu pun boleh ber-email, ber-IG, berselfie pun boleh sama cikgu. Kami dulu dah akan berselfie, pandakan jual, dapat mobile dulu tu. Sebab inilah saya rasakan. Walau manapun perbezaannya, saya rasakan yang 3 saya kongsikan tadi tu yang diluahkan oleh Allah yarham guru saya sendiri. Yang ketiga tadi tu, walaupun guru dari langit, kalau kamu nak mau belajar, tidak akan pandai. Kalau akan jadi kulinya layak mau kamu itu, dan juga handsome tapi tidak rajin belajar. Itulah diantara kekuatan saya sehingga saya macam inilah hari ini. Yang kekal ialah handsome tadi itu dah. Terima kasih Ustaz. Cikgu cukup menarik sekali. Saya pun sukar mengulas. Jadi kita pun boleh faham. Jadinya soalan seterusnya tadi Ustaz, bagaimanakah caranya? Bagaimanakah boleh Ustaz kongsikan tanda-tanda keberkatan seorang pelajar dalam menuntut ilmu? Silakan Ustaz. Terima kasih. Jazakillah khair pada yang bertanya. Jawapannya sudah ada depan mata. Jawapan macam mana kita ni melihat tanda-tanda pelajaran berkat itu, kita ni pasal melihat orang yang lama-lama. Pasal kita ni buat yang lama-lama, artinya saya bagi tahu saya ni baru lihat tu kalau yang lama-lama ni lihat apa yang berlaku pada yang mulia cikgu sendiri. Sebab kalau kita ni melihat keberkatan ini, yang nampak sekaligus kalau kita ni belajar sama macam pahala. Sama macam pahala, pahalanya nampak. Cuba bis kita bayangkan, anak-anak bayangkan kalau sekiranya pahala itu nampak. Solat berjemaah berapa pahalanya? 27. Okey, 27 atau bis kita convert, tukar. Kan masa ni zaman kegawatan ekonomi, krisis masalah duit ni cikgu. Dulu tinggal 50 sen berbelanja cukup. Sekarang ni 50 sen aing keliganya. Okey. 27 atau bis kita tukar kepada duit. Wang ringgit. Bis kita rasa pelajar-pelajar rasa surau-surau ataupun masjid-masjid kita ni penuh ke tidak?
Habis sembahyang, imamnya Allah bagi salam, mengunjuk duit 27. Indah kita ni ampit saf. Itu yang berlaku. Sebab apabila sesuatu itu yang Allah berikan itu yang special, ia akan nampak. Macam mana kita ni akan melihat tanda-tanda keberkatan ini tadi. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kira-kira bermaksud, kalau Allah memberikan kepada sesuatu puak ataupun kaum itu, ianya kita ni itu keberkatan, ia akan diberikan. Artinya orang yang beriman dan bertakwa ni akan diberikan berkat bukan saja daripada di bumi ni, malah daripada langit dan bumi, dua-dua kena bagi. Itu istimewanya berkat. Berbalik kepada pertanyaan yang diajukan tadi, macam mana kita ni kan melihat tanda-tandanya? Yang pertama sekali tanda-tandanya pembelajarannya menjadi mudah, senang ya. Lepas satu, yang kedua barangkali orang lain sukakan ke dia. Cikgu-cikgu. Bantuan Allah bila-bila masa datang. Ini berdasarkan daripada pengalaman. Sebab tu saya sendiri dulu pada ketika belajar dan sampai sekarang ini, saya yakin saya belajar itu bukan kerana untuk pandai, tetapi saya jaga keberkatan yang perlu ada dalam setiap pembelajaran. Yang pertama sekali kita ni hormati guru. Now sekarang ini yang paling mendukacitakan, sama macam yang Cikgu Ali Yusri beritahu, perbezaan guru dulu sama guru sekarang. Lurus, kalau guru-guru dulu tu ya bukannya ini kita ni tu berhias-hias datang sekolah macam kita ni melihat pun seram sajok rasanya. Guru laki-lakinya cukup lagi dengan garangnya tu, senyum pun payah. Kadang-kadang ada juga guru bini-bini, kalau kita ni senyum marahnya juga. Indah senyum marah juga, salah-salah. Jadi kita ni macam mana? Bagi senyum sedikit saja sudah. Sebab kan senyum salah, dia senyum salah. Tapi sekarang ni guru-guru sudah didedahkan dengan psikologi dan sebagainya. Jadi yang paling penting, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala arah kita ni sebenarnya. Arah pelajar-pelajar sekarang ni, generasi Brunei sekarang ni, kalau kita ni indah ada rasa respect, kalau kita ni rasa indah ada hormat kepada guru, jangan harap apa yang kita ni harapkan itu nanti akan mudah untuk kita dicapai. Sebab keberkatan di dalam pembelajaran itu, macamnya Cikgu Adi tadi, panas. Ni kita ni tu dengan indah dah berkipas apa, alhamdulillah baik je sekolah kami indah ampit sekolah macam tu. Tapi alhamdulillah ada je berkatnya juga. Kalau ampit macam dengan berjumpa dengan guru yang membagi angin lebih tu, la haula wala quwata illa billah. Mungkin baru takkan mengingat sedikit, melayang lagi balik. Kenapa anginnya lain baunya ni? Jadi bahaya je tu. Tapi sekarang ni guru-gurunya kita ni tu komplit, semua ada. Kamu ceritakan masalah, kesiannya kadang-kadang saya kesian orang guru-guru ni mendengar yang masalah pelajar, sedangkan dia sendiri pun masalah juga. Ya Allah, banyak jauh masalah. Kenapa? Sebab inilah perjuangan guru-guru BIS kita yang kan melihat BIS kita ni menjadi seorang rakyat Brunei yang benar-benar berjaya. Sebab itu kalau BIS kita kan mau berkat ini sebenarnya satu saja yang paling penting untuk di sekolah, hormati guru. Kalau di rumah, hormati kedua ibu bapa. Dan yang paling penting lagi adalah hubungan kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu kita ni jaga. Okey. Kamu pandai, kita ni terjawab, itu sebenarnya bukan disebabkan oleh usaha kita ni. Terlalu banyak sebenarnya tuan pengurusi kisah-kisah pelajar-pelajar yang berjaya ni. Banyak pelajar-pelajar yang berjaya, tapi di penghujungnya kita ni lihat entah ke mana. Saya sendiri pernah mempunyai pengalaman beberapa tahun mengajar dulu. Ada pelajar-pelajar yang pandai itu, ia punya keputusan sampai pada peringkat akhirnya, pada peringkat rendah, pada peringkat waktu sekolah agama di luar, diajar student ini pandai, selalu nombor 1 dan sebagainya. Tapi pada peringkat seterusnya, kita ni dah melihat dia sudah ditanya, mana kau masa ni? Berhenti ku sudah cukup. Okay? Tetapi ada pelajar yang dulunya tu kita ni tu sederhana saja, tapi mau menunjukkan ia pandai, dan sudah ditanya, memang guru-guru ni kadang-kadang tahu pulangnya sudah mana student-student ni ani lamah ni, la ilaha illallah ni terpaksa tayaganya ni yang dipikirkan. Guru-guru tu tahu, ganya yang dia menyatakan kau lamah ni. Indah sama macam guru-guru dulu. Guru-guru dulu kenapa yang macam itu? Sebab orang kita ni dulu tu tahan pukul. Tahan pukulan ni, tahan kena marahi, kena ucap pun senyum. Saya cuma cikgu Ale. Cuba kita lihat. Kena marahi ni cikgunya senyum. Dan satu lagi kenapa yang marah apabila kena puji handsome atau walaupun ada di ujungnya perkataan yang indah menyamankan hati.
Macam kamu juga, mual lawak tapi ulah yang tadi sambunglah umpamanya. Jadi ini menunjukkan kepada kita ni keberkatan atau tanda-tanda berkat atau banyak. Orang sekeliling kita ni. Lihat siapa kawan kamu. Kalau kawan kamu tu suka berkawan dengan kamu. Kalau kamu belajar membaca, saya amalkan satu perkara apabila saya membuat satu waktu saya masih menuntut ataupun dalam pengajian, kalau membuat assignment itu duduk depan komputer 2 jam tidak bergerak-gerak, tekan pun dah jauh mau bergerak, ada something wrong tu. Sama macam kita ni, kalau kita ni menghafal, ada dah jauh mau hafal, ada something wrong tu. Apa yang perlu kita ni buat? Bodoh kita ni sembahyang kita ni, ataupun kita ni niat, ya Allah aku kan membuat kerja kuan ni, aku kan membuat homework kuan ni, kan ada pahala tu. Pahalanya aku sedekahkan kepada kedua ibu bapaku, pahalanya aku sedekahkan kepada guru-guruku. Okey, ini yang harus kita ni lakukan. Walaupun dia guru-guru tu tahu ni dah payah dibagi tahu, Ustazah kemarin aku tu mengampu tu. Kemarin sebelum kita kan bagi soalan periksa kan, aku bacakan di dulu Fatihah untuk kita. Apa soalannya Ustazah yang akan keluar? Itu tu mengamputnya. Jadi indah. Berkat ani dah nampak. For sure dah akan nampak. Kamu cari di mana-mana pun dah nampak. Kalau sekiranya ia nampak, senang kita ni. Senang kita ni milih ni pelajar berkat, ni pelajar berkat. Cuma kita ni akan nampak melalui proses. Satu, saya dulu waktu ketika mengajar, ada student, alhamdulillah pengalaman mengajar dulu terkena arah kelas yang ujung-ujung. Dulu ada streaming kelas kan, yang ujung-ujung ini ikut warna. Guru-guru pun paning. Saya pada ketika itu apabila kena suruh masuk ke kelas itu, masuk saja ke kelas itu mengabak. Jantung ni macam minda tahan rasanya, kan marah nganya. Kita bayangkan dalam satu kelas satu nombor periksa yang daripada 15 sampai ke bawah dikumpulkan dalam satu kelas. Itulah murid-murid saya. Dan tapi apabila saya fikirkan, tidak patut kita ni marah benda ni, sebab ini adalah tugas guru. Ini adalah tugas guru. Dan saya lihat perkembangan durang. Alhamdulillah saya lihat perkembangan durang. Sebab saya pernah cakap pada pelajar-pelajar saya, cikgu indah suka murid yang pandai, tetapi memperbodoh-bodohkan dirinya. Cikgu lebih suka murid yang bodoh, tapi berusaha untuk memandaikan dirinya. Ada kadang-kadang murid yang pandai, tapi ia lalai, ia cuai, atau akhirnya ia dapat keberkatan. Dan mungkin yang terakhir sekali untuk kita ni, tanda-tanda sebagai pelajar yang berkat dalam ilmunya tu, kita ni lihat akhlaknya. Kita ni lihat akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, indah mengacau orang, indah mudah jealous, indah mudah iri hati dan sebagainya. Orang nombor 1 pun ia akan nombor 1 jua, tapi indah menjatuhkan kawannya. Ini kadang-kadang kawan ni nombor 1, sini ini nombor 1, mengampu. Sudah dia komen hashtag pengampu nombor 1. Sekarang ni kan macam-macam tu. Jadi untuk menjawab soalan itu tadi, tanda-tandanya memang banyak sebenarnya, sebahagiannya itulah yang saja. Nampaknya kita ni sudah sampai di penghujung rancangan. Tadi terima kasih kepada Cikgu Ali Yusri dan juga Ustaz Syahrul Azmi kerana sudi datang ke sekolah habis kita di sini untuk berkongsikan ilmu. Jadi apa yang dinasihatkan, apa yang disampaikan oleh para ilmuwan kita ni, tadi ambillah, tadi aplikasikan dalam hidup kita ni seharian. Mudah-mudahan tadi doakan kepada pelajar-pelajar kita ni sentiasa cemerlang dari segi akademik dan juga akhlak, dan juga para guru sentiasa berjuang. Di sini saya nampak Ustaz Mukmin, Cikgu Kamrul Zaman, Ustaz Ali, Ustaz Syahnan sini mungkin orang ni dalam perjuangan masa ni. Tadi doakan, sama-sama doakan. Jadinya saya akhiri aku qali hadza wa astaghfirullahal azim lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.